Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, bertemu kita dalam pembelajaran pengetahuan agama Islam. Dan insya-Allah hari ini kita akan belajar hadis dalam tajuk 7 dosa-dosa besar. Sebelum kita memulakan pembelajaran, sila baca arahan dan dengarkan arahan ini terlebih dahulu. Penuntut-penuntut diarahkan supaya menyediakan buku teks dasar pengajian Islam 4, kemudian buka tajuk pelajaran, dan jangan lupa baca doa sebelum belajar dan berikan sepenuh perhatian dalam pembelajaran. Objektif pembelajaran hadis ini ialah 1. Untuk menjadikan hadis ini sebagai rujukan atau panduan dalam kehidupan kita. Kedua, menjadikan pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam hadis sebagai peringatan dan amalan dalam kehidupan. Dan insya-Allah dalam pembelajaran ini akan diterangkan mengenai yang pertama, makna perkataan, kedua, huraian hadis, dan yang terakhir, pengajaran hadis. Mari kita lihat hadis mengenai 7 dosa-dosa besar ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala, asyirku billah, wa sihru, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, wa aklur riba, wa aklul malil yatim, wa tawalli yawmaz zahfi, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu jauhi 7 perkara yang membinasakan. Sahabat-sahabat bertanya, apakah dia perkara-perkara itu, wahai Rasulullah? Baginda berkata, yaitu menyekutukan Allah, mempercayai sihir, membunuh nyawa yang dilarang oleh Allah kecuali dengan hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari pada hari menentang musuh, dan menuduh melakukan zina kepada orang-orang perempuan yang baik perangai serta jahil tentang perbuatan itu. Riwayat Al-Bukhari. Mari kita lihat makna perkataan yang terdapat dalam hadis. Ijtanibu, hendaklah kamu menjauhkan diri. Al-mubiqat, yang membinasakan. Qatlun nafsi, membunuh nyawa. Illa bilhaq, melainkan dengan hak kebenaran.
At-tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri semasa menentang musuh. Qadhful muhsanat, menuduh melakukan zina terhadap perempuan-perempuan yang baik. Al-ghafilat, orang perempuan yang jahil tentang perbuatan-perbuatan kejahatan. Seterusnya kita masuk dalam huraian hadis. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita 7 perkara yang boleh membinasakan iman dan kepercayaan seseorang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya menjauhi 7 perkara tersebut. Apakah dia ke-7 perkara tersebut? 1. Syirik atau menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu perkara lain, seperti mempercayai adanya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyembah sesuatu benda atau lembaga selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya, boleh merosakkan iktikad dan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa. Seseorang yang beriktikad demikian atau melakukan penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maka dia dihukumkan murtad, yakni keluar dari agama Islam. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dalam golongan dosa besar yang tidak boleh diampuni. Dua, mempercayai sihir. Sihir ialah satu perkara luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang fasik dan rosak imannya. Ilmu sihir ini boleh dituntut dan dipelajari. Kejayaannya bergantung kepada latihan yang tekun dan sabar. Tetapi perlu diingat, beramal dengan ilmu sihir ini, pengamalnya mestilah tunduk dan memperhambakan diri kepada sesuatu tenaga gaib seperti syaitan, jin dan sebagainya. Tiga, membunuh orang dengan tidak ada sesuatu sebab yang mengharuskan. Membunuh orang dengan tidak ada sesuatu sebab yang mengharuskan, seperti membunuh orang tua, membunuh janin yang masih dalam kandungan, membunuh anak-anak damin, membunuh diri sendiri dengan apa cara atau dengan alat, melainkan membunuh orang dengan sesuatu sebab yang diharuskan oleh syarak, seperti menjalankan hukuman terhadap orang yang digantung kerana mengedar dadah atau dihukum qisas, yakni balasan bunuh. Empat, makan riba. Makan riba ialah perkara yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana perbuatan ini merupakan penindasan
yang dilakukan peniaga-peniaga kepada pembeli yang susah kehidupannya. Mereka tidak bertimbang rasa untuk melakukan tipu hela bagi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Akibatnya, orang-orang yang senang dan mewah bertambah senang, sementara orang-orang yang susah dan miskin menjadi lebih susah dan lebih menderita. Orang-orang yang suka makan riba adalah orang-orang yang tidak berhati perut, tidak ada perasaan peri kemanusiaan, dan perasaan timbang rasa terhadap kesusahan orang lain. Lima, makan harta anak yatim. Anak-anak yatim ialah anak yang kematian bapanya atau kedua-dua ibu bapanya yang belum cukup umur, yakni baligh. Jika anak-anak yatim itu ada mempunyai harta pusaka peninggalan ibu bapanya, maka walinya atau penjaganya wajib mengawal dan menguruskan hartanya itu dengan jujur dan bijak. Oleh yang demikian, agama Islam sangat-sangat melarang keras daripada memakan harta anak yatim. Enam, melarikan diri daripada medan peperangan. Tentera-tentera melarikan diri daripada medan peperangan, yakni mereka berpaling tadah ketika berhadapan dengan musuh di medan peperangan bagi menegakkan agama Islam. Mereka ditegah melarikan diri kecuali untuk mengundurkan diri kerana memperkemaskan barisan atau menggabungkan diri dengan pasukan tentera simpanan. Orang-orang yang melarikan diri daripada medan peperangan dikira pengecut, lemah imannya, dan berdosa besar kerana mengkhianati bangsa dan agama. Tujuh, menuduh perempuan-perempuan yang baik perangainya melakukan zina. Agama Islam sangat melarang keras menuduh perempuan-perempuan yang baik perangainya dengan tuduhan zina. Ini kerana zina boleh merosakkan keturunan, mencemarkan nama baik dan menjatuhkan maruah. Berdasarkan hadis, jelaslah bahawa terdapat 7 perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu dijauhi oleh orang Islam. Mari kita ulang ke-7 perkara itu. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, mempercayai sihir. Yang ketiga, membunuh nyawa yang dilarang oleh Allah kecuali dengan hak. Keempat, makan harta riba. Kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari pada hari menentang musuh. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan-perempuan yang baik perangainya melakukan zina. Dan untuk penerangan terakhir, apakah pengajaran yang kita dapat dalam hadis ini? Mari sama-sama kita lihat.
Pengajaran hadis. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan 7 perkara yang boleh membinasakan iman dan kehidupan seseorang. Kedua, 7 perkara kejahatan itu ialah menyekutukan Allah, mempercayai sihir, membunuh nyawa yang tidak berdosa, makan harta riba, makan harta anak yatim, melarikan diri daripada medan peperangan, dan menuduh zina kepada perempuan-perempuan yang beriman dan baik perangainya serta jahil tentang perbuatan itu. Pengajaran hadis yang ketiga, ketujuh-tujuh perbuatan itu termasuk dalam dosa besar. Yang keempat, perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain itu tidak akan dapat diampunkan oleh Allah. Yang kelima, kita hendaklah menjauhi 7 perkara yang membinasakan supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Insya Allah, kita akan berjumpa di dalam penerangan yang akan datang. Semoga mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.